Hai adik-adik, semua sihat ke? Saya Kakak Sugi. So, hari ini saya ajarkan tentang sains tingkatan 4, bab mitosis dan meiosis. Okey, tanpa lengahkan masa, saya just proceed to the slide. Okey? Okey, ramai orang tanya dekat saya, kurang faham tentang mitosis. So, sekarang Kakak nak ajar tentang apa itu mitosis. Okey, mitosis, sebelum saya ajar mitosis, saya akan bagi penjelasan sikit. Okey, adik bayangkan dulu ya. Okey. Okey, bayangkan budak kecil berumur 8 tahun dan budak besar ataupun remaja besar yang umurnya 18 tahun. Apa perbezaan antara dua-dua individu ini? Perbezaan pertama adalah pertumbuhan mereka. Okey? Pertumbuhan dari segi ketinggian. Okey, katakan tinggi budak yang 8 tahun ini adalah 5 cm. Okey, manakala tinggi budak ini adalah 50 cm. Contoh ya, sebagai contoh. Kenapa pertumbuhan ini berlaku? Ini soalan saya. Sebab kerana mitosis. Proses ini. Proses ini amat penting untuk pertumbuhan manusia. So, bagaimana proses ini berlaku daripada sel induk. Okey ya. Ini adalah, ingat ni, ini adalah sel induk. Senang kata kita boleh panggil adalah main cell. Sel yang utamalah dalam pertumbuhan mitosis. Okey. Sel mitosis ialah pembahagian sel yang menghasilkan sel anak yang sama dengan sel induk. So, satu sel induk akan menghasilkan dua sel anak yang sama serupa dengan sel induk. Okey, yang ini diklasifikasikan sebagai sel anak. Okey ya, yang ini sel anak. Katakan sel induk ini dinamakan B, maka anak pun sama macam B juga. Serupa sama macam photostat copy. Senang katalah. Okey, sel induk membahagi kepada dua sel anak yang sama. So, akan dah bagi tahu tadi. Okey, sel induk main cell membiak secara aseks melahirkan ataupun membahagikan kepada dua sel anak. Okey, berlaku di sel soma sahaja. Apa itu sel soma? Setiap sel, okey, berlaku di setiap sel kecuali bukan pada pembiakan. Okey, kita ada organ pembiakan kan untuk lelaki dan perempuan. So, mitosis tidak mengambil bahagian dalam sel pembiakan, hanya pada sel soma sahaja. Okey, ingat tu ya. Ingat kata ini, keyword sel soma. Hanya berlaku pada semua sel kecuali organ pembiakan. Okey, next point. Bagi tumbuhan berlaku di ujung pucuk, tisu dan kambium. Okey, senang cerita. Adik ambil satu pucuk, potong macam ni. Okey, apa pemerhatian adik selepas satu minggu? Tentu pucuk yang adik potong tu dia akan tumbuh macam ni kan. Kenapa dia tumbuh selepas 1 minggu? Sebab ada proses mitosis berlaku pada sel di sini. Satu sel induk melahirkan dua sel anak, bertambah-tambah dia punya pembahagian sel, maka dalam 1 minggu sel itu akan bertambah. Okey, bertambah dan dia bertumbuh. Okey? Okey, lepas ni saya akan nak cakap tentang kepentingan mitosis. Okey, apa itu kepentingan? Firstly, mesti kan menghasilkan sel-sel baru untuk pertumbuhan. Okey, kadang-kadang bagi tahu untuk manusia ataupun tumbuhan perlu, manusia ke tumbuhan ke ataupun haiwan juga perlu ada mitosis untuk pertumbuhan. Okey, kalau tak ada mitosis, apa akan berlaku? Kakak boleh bagi tahu kalau tak ada mitosis. Okey, kalau katakan ini budak ni 5 tahun kan, tinggi dia 5 cm. Katakan, kalau tidak berlaku mitosis, okey, tiada pembahagian sel berlaku pada budak itu, maka kalau umur budak ni 15 tahun, okey, meningkat umur dia masih dalam 5 cm sahaja.
Sebab itulah mitosis kena proses yang sangat penting dan kena dititik beratkan dalam sains. Okey ya. Kalau tak ada mitosis, tak ada pertumbuhan berlaku pada manusia. Senang cerita. Lepas tu, dan menggantikan sel-sel mati. Okey, akan nak bagi tahu kalau adik beli satu TV kan, katakan dia punya waranti adalah 10 tahun. Selepas 10 tahun, TV tu akan rosak ataupun dia tidak berfungsi secara sebelum yang dia berfungsi lah. Okey, sebab dia punya jangka hayat adalah 10 tahun. Kan? Sama dengan cerita sel kita. Okey, satu sel dalam badan manusia, okey, jangka hayatnya adalah dalam 2 ataupun 3 hari sahaja. Selepas itu, dia akan mati. Maka, proses mitosis ini adalah sebelum dia mati, sel induk akan melahirkan ataupun membahagikan 2 anak. Ini anak kan? Anak. Lepas tu, kalau jangka hayat dia dah tak ada dah, dia akan mati. Okey. Tumbuhlah sel yang baharu. Okey, kalau sel ini jangka hayat dia nak mati, dia akan melahirkan lagi 2 sel anak. So ini jadi induk. Ini adalah proses dia. Macam satu kitaran tau, proses ni. Okey. Lepas tu, menjamin sel anak mempunyai sifat yang serupa dengan sel induk. Tadi kakak dah bagi tahu, kalau induk dia punya perangai sifat semua A, maka anak pun semua A. Sama je macam fotokopi lah. Okey, membolehkan organisma menjalankan pembiakan aseks dan vegetatif. Okey, apa berkaitan aseks dengan mitosis? Ada berkaitan dari segi penglibatan sel. Penglibatan sel dalam mitosis adalah satu. Sebab induk ini adalah satu, dia yang membahagikan kepada 2 sel anak. Kan? So, maka yang satu ni adalah penglibatan sel. Ini aseks. Kalau seks, dia akan melibatkan 2 sel. Kalau seks lah ni. Okay, 2 sel untuk membentuk satu sel. Ini adalah proses meiosis. Ini adalah mitosis. Okey. Okey. Kita akan pergi pada slide yang seterusnya. Ada meiosis. Okey. Okey. Meiosis ialah pembahagian sel yang menghasilkan sel anak. Bilangan kromosomnya adalah separuh daripada sel induk. Okey, dekat sini kita introduce orang baru, kromosom. Okey, kromosom adalah terdapat di yang ni sel manusia. Okey. Sel manusia mempunyai nukleus. Dalam nukleus tu kita ada kromosom. So ramai budak tanya dekat saya, kromosom tu apa dan kromosom tu di mana dalam badan manusia? Kromosom tu terdapat dalam nukleus sel. Okey? Yang ni rupa bentuk kromosom yang adik-adik pernah tengok dekat buku teks. Dia macam ni. Ini kromosom. Okey? Sekarang kakak nak bagi tahu tentang kromatid. Okey? Adik-adik pernah dengar kan kromatid? Kromatid adalah macam ni. Ini adalah 2 kromatid. Kalau ni tambah, ini akan berbentuk 1 kromosom. Okey? Ada beza ya kromatid dengan kromosom. Okey? Sekarang kita tengok pada pembahagian sel dia. Okey, dalam proses meiosis, kita mempunyai induk seperti mitosis lah. Okey, induk tapi dalam ni melibatkan kromosom. Proses ni melibatkan kromosom dan ia membahagi kepada 2 sel anak. Okey, dalam kes ni sama saja seperti mitosis. Akak dah bagi tahu induk adalah sama dengan sel anak. Rupa semua sama. Maka dekat sini ada kromosom, dekat sini pun ada kromosom yang ada pada induk. Dia macam copycat lah. Dia copycat 100% daripada induk. Selepas itu,
dia akan membahagikan kepada dua sel. Adik take note sikit. Ini bahagian penting. Okey, kepada dua sel. Okey. Lepas tu dia akan membentuk satu kromatid dalam setiap sel anak. Anak. Okey, sel dibahagikan kepada 4 sel anak. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey. Adik boleh tanya, mitosis dan meiosis adalah proses yang sama di mana ia melibatkan pembahagian sel induk dan anak. Tetapi kakak ada bagi penjelasan sikit, ada perbezaan pada mitosis dan meiosis. Okey, sebab dari sini induk dekat anak, okey, dia akan sama seperti mitosis kan. Selepas itu dia berubah kepada kromatid. Yang ini berbeza. Dari sini 4 sel anak akan membentuk dan stop. Proses ini meiosis ini stop. Dari sini. Tapi bagi mitosis, okey, ia melibatkan induk, okey, dan anak, 2 sel anak, dan dia membahagi lagi 2, dan dia membahagi lagi 2. Proses ini adalah proses continue di mana tak ada stop. Tapi bagi meiosis, apabila pembahagian sel dah mencapai 4 sel anak, proses ini akan stop. Itu perbezaan antara mitosis dan meiosis. Okey, saya rasa adik-adik faham. Sekarang saya nak bagi penjelasan tentang apa itu kromosom. Okey, kromosom merupakan 2 kromatid. Okey, yang ini merupakan dikenali sebagai paternal, yang ini maternal. Apa itu paternal maternal? Paternal daripada ayah, maternal daripada ibu, sebab dalam meiosis ia melibatkan pembiakan. So pembiakan melalui seks. Kalau seks obviously melibatkan 2 sel gamet. Apa itu sel gamet? Sel gamet adalah pada lelaki sperm dan pada perempuan ovum. Yang ini dikenali sebagai sel gamet. Okey, take note ya. Okey. Apabila ia melibatkan sel gamet, okey, maka tanpa kromosom proses ini tidak akan berlaku. Sebab ini adalah pindah silang antara sperm dan ovum. Okey, akan bagi jelasan sikit. Apa itu kepentingan proses meiosis? Okey. Proses meiosis adalah menghasilkan gamet. Okey, first thing dia akan membentuk gamet. Akan dah beritahu tadi. Okey, bilangan kromosom dalam gamet separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Maksudnya, okey, kalau sperm dia ada satu kromosom, contoh ovum pun ada satu kromosom, maka ia akan membentuk satu kromosom yang baru iaitu anak. Take note lagi, sperm, okey, daripada lelaki dia ada satu kromosom. Katakan sperm ni diwarnakan sebagai hitam. Okey, saya bagi contoh lah. Okey, ovum. Okey, dia punya kromosom berwarna putih. Contoh, okey, dia akan membentuk, dia macam mix lah. Satu daripada sperm lelaki dan satu lagi daripada ovum perempuan. Maka ini adalah kromosom anak. Ini adalah bapa, ibu dan dia akan outputnya anak. Yang inilah kromosom yang melibatkan proses meiosis. Okey, apa tujuan ni, proses ni? Memastikan zigot yang terhasil selepas persenyawan. Zigot adalah selepas bersenyawa, sel akan selepas ovum, ovum dengan sperm, dia react, dia akan membentuk
satu sel yang baharu iaitu dikenali sebagai zigot pada wanita. Okey ya, pada wanita. Okey. Mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan sel induk. Tadi kakak dah bagi tahu menyebabkan variasi genetik antara spesies-spesies sama melalui perpindahan. Okey. Yang ni maksudnya kalau bagi proses mitosis dia sama kan? Kalau induk sama, dia punya anak pun sama dalam mitosis ya. Kalau dalam meiosis, sebab ia melibatkan dua sel yang berbeza daripada lelaki dan perempuan, maka dia akan menghasilkan satu sel yang baru di mana sel ini tidak serupa 100% daripada lelaki dan perempuan. Dia macam mix lah. Serupa macam adik. Okey, bukan 100% macam ayah, bukan macam ibu tapi macam mix sikit kan. Ayah dengan ibu. Macam itulah. Ini proses meiosis. Adik lahir pun dengan menggunakan proses pembahagian sel meiosis daripada ayah dan ibu. Okey, slide seterusnya kakak akan terangkan apa itu bintang silang. Okey? Okey, sekarang kita tengok pada pindah silang. Tadi kakak nak bagi tahu kan, kakak nak terangkan tentang pindah silang. Pindah silang ni simple je. Okey, first thing, berlaku semasa meiosis. Ia hanya berlaku semasa proses meiosis sahaja, di mana pasangan kromosom tersusun di sata katulistiwa. Maksudnya katulistiwa. Maksudnya katulistiwa merupakan satu garis yang lurus. Okey, di sini berlakunya kromosom akan line up lah. Senang cerita, dia akan dalam sata katulistiwa dalam satu garisan yang lurus. Okey. Bahan genetik daripada satu kromatid, satu kromosom bertukar dengan bahan genetik kromosom yang lain. Okey, kakak cerita lagi sekali ya. Okay, kakak dah beritahu proses meiosis melibatkan sel gamet. Gamet adalah sel sperm and then ovary. Okey, dalam sperm ni ada sel kan? Okey, tentu ada kromosom sebab sel tu terdapat dalam, kromosom tu terdapat dalam nukleus. Okey, katakan akak warnakan ni sebagai hitam. Okey, kromosom dalam sperm Okey, yang ni kromosom dalam wanita, dia putih. Dekat sini berlakunya pindah silang. Maksudnya satu kromatid daripada sperm dan satu kromatid daripada ovari akan berpindah silang. So dia akan membentuk satu kromosom yang baharu. Macam ni. So hopefully adik akan fahamlah dia punya gambaran ya. Okey. Maksudnya dia akan melakukan pindah silang, lepas tu dia akan bertukarkan kromatid. Okey, yang ni akan membentuk anak. Okey, sekarang adik-adik ni merupakan gabungan kromatid ayah dan ibu. Sebab tu adik ada variasi. Apa itu variasi? Variasi itu kalau adik ada adik-beradik kan? Tentu adik-beradik tak sama serupa, bukan serupa, semacam-macam adik. Kan? Mesti ada variasi kan? Tetapi adik-beradik semua adalah daripada ibu bapa yang sama. Macam tu senang cerita. Okey. Variasi ini hanya berlaku pada meiosis sahaja sebab ini melibatkan dua orang yang berbeza jantina dan berbeza generasi. Ayah daripada generasi yang lain, manakala ibu daripada generasi yang lain. So, maka anaknya macam mix sikit. Dua-dua generasi itu. Yang tu dikenali sebagai variasi. Okey? Okey. Ini subtopik yang last kali. So, kakak nak berikan perbezaan antara mitosis dan meiosis. So, sepanjang belajar dekat sini,
Apa itu mitosis, meiosis? Kakak nak bagi penjelasan sedikit tentang perbezaan. Okey, bilangan kromosom dalam setiap sel anak. Okey, bagi mitosis sama seperti sel induk, manakala meiosis separuh daripada sel induk. Okey, akak dah bagi tahu bagi proses meiosis ia melibatkan induk dan kromosom. Okey, dia akan berbelah dua ataupun dibahagi dua. Okey, ini merupakan sel anak dan sel anak ini akan berbahagi dua. Ia membentuk kromatid. Bukan kromosom tetapi 4 sel anak. Okey, yang ni kromatid. Okey. Maksudnya, separuh daripada sel induk adalah dalam sel induk ini ada 2 kromatid. Tetapi dalam sel anak ni ada 1 kromatid sahaja. Dalam satu sel ni 1 kromatid, manakala dalam satu sel induk ni ada 2 kromatid. Maka ini adalah separuh. Induk dengan sel anak ni adalah separuh. Okey. Next, bilangan sel anak. Dalam meiosis kita ada berapa sel anak? 1, 2, 3, 4. Dekat dalam meiosis kita ada 4 sel anak, manakala mitosis 2 sel anak sahaja. Macam ni, induk dan sel anak dalam meiosis. Okey. Ini mitosis, ini meiosis. Okey. Pindah silang. Dalam mitosis obviously tak berlaku. Kenapa tak berlaku dalam mitosis? Sebab ia tidak melibatkan gamet. Tidak melibatkan sperm ataupun ovari. Dia hanya melibatkan satu sel sahaja. Okey. Dalam meiosis berlaku pindah silang sebab kita ada kromatid ayah dan kromatid ibu bergabung. So dekat sini pindah silang berlaku antara dua pihak yang lain. Okey. Dekat sini kandungan genetik dalam sel anak adalah berbeza manakala mitosis adalah sama. Kenapa berbeza di meiosis? Sebab kandungan genetik ayah dan ibu. Ayah daripada generasi yang lain, manakala ibu generasi yang lain, maka ia bercampur, ia membentuk genetik yang lain. Maka ini adalah berbeza. Manakala mitosis adalah sama sebab ia tidak melibatkan dua pihak untuk membahagikan sel. Take note ya, tidak melibatkan dua pihak untuk membahagikan sel. Okay, next point. Variasi. Obviously berlaku pada meiosis sebab pencantuman dua kromatid yang berbeza membentuk anak. Okey, tetapi di mitosis tiada variasi. Okey, kakak dah bagi tahu di mitosis kalau induknya 100%, maka anak pun 100%. Maksud kakak adalah rupa 100% semacam. Tidak ada perubahan sedikit. Tapi dalam meiosis ada perubahan berlaku. Variasi berlaku. Contohnya, adik tidak semacam ayah atau semacam ibu, tetapi adik macam mix. Macam tu. Okey. Last kali tempat berlaku, kakak dah bagi tahu di mitosis sel somatik, manakala di meiosis sel pembiakan, iaitu testis dan ovari. Testis testis ialah mengandungi sperm, manakala ovari mengandungi ovum. Tetapi sel soma, semua sel kecuali sel pembiakan. Itu sahaja. So saya rasa adik-adik faham. So jangan lupa untuk subscribe channel kakak. Okay, dan like, comment. Okay, all the very best. Thank you.